Selamat pagi semua. Baiklah untuk sesi PTPR kimia bilangan 15 hari ini, kita masuk sifat kimia bagi alkana dan alkina. Sifat kimia alkana. Setiap siri homolog mempunyai kumpulan berfungsi yang berbeza dengan siri homolog yang lain. Setiap siri homolog mempunyai kumpulan berfungsi yang berbeza dengan siri homolog yang lain. Kumpulan berfungsi menentukan sifat kimia suatu siri homolog. Alkana ialah hidrokarbon tepu yang hanya mempunyai ikatan kovalen tunggal, iaitu ikatan kovalen tunggal antara atom karbon dan ikatan kovalen tunggal antara atom karbon dan hidrogen. Permulaan bagi alkana ialah CnH2n tambah 2. Mana N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Alkana tidak reaktif kerana ikatan tunggal antara atom karbon dan antara atom karbon dan hidrogen yang kuat dalam molekul memerlukan tenaga yang banyak untuk diputuskan. Walaupun alkana tidak bertindak balas dengan kebanyakan bahan kimia, alkana mengalami dua jenis tindak balas juga, iaitu pembakaran dan penukar gantian. Yang pertama, tindak balas pembakaran. Alkana terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan lalu menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Sebagai contoh, pembakaran lengkap metana dalam oksigen berlebihan berlaku seperti yang berikut. Cara untuk seimbangkan. Tulis ini dulu, pembakaran maksudnya dia bertindak balasan oksigen akan menghasilkan, kalau pembakaran lengkap dia hanya menghasilkan karbon dioksida dan air. Bilangan hidrogen sebelah kiri ada 4, jadi ia balancekan 2H2O. Oksigen sebelah kanan ada 4, jadi sini 2. Caranya untuk seimbang. Alkana melalui pembakaran yang tidak lengkap apabila pekalan oksigen terhad atau tidak mencukupi. Pembakaran alkana yang tidak lengkap akan menghasilkan zarah karbon dalam bentuk jelaga, gas karbon monoksida yang beracun dan air. Contoh pembakaran tidak lengkap metana berlaku seperti yang berikut. Metana bertindak balasan oksigen menghasilkan karbon monoksida dan air. Metana bertindak mengalami pembakaran tidak lengkap, bertindak balasan oksigen, menghasilkan karbon yang bentuk jelaga, tambah air. Cara nak mengimbangkan persamaan pembakaran, langkah pertama, seimbangkan karbon, kedua seimbang hidrogen dan ketiga seimbangkan O. Untuk seimbangkan oksigen, kamu boleh gunakan pecahan. Urutan mesti ikut C, H dan O lah. Pembakaran alkana membebaskan kuantiti haba yang banyak. Oleh itu, alkana sesuai dijadikan bahan api. Contohnya dalam gas memasak, liquefied petroleum gas, campuran gas butana
propana. Dan juga gas butana. Alkana yang mempunyai bilangan atom karbon yang lebih banyak terbakar dengan nyalaan lebih berjelaga. Kandungan utama gas asli ialah metana. Gas asli adalah gas metana. Gas metana juga dihasilkan apabila bahan buangan organik terurai tanpa kehadiran oksigen. Oleh sebab metana mudah terbakar, metana dapat menyebabkan kebakaran di tempat buangan sampah dan di payah rambut. Cabaran minda, hidrokarbon molekul kecil seperti gas asli untuk kenderaan dan petrol adalah lebih tumpat dari udara. Oleh itu, di stesen minyak, penggunaan telefon bimbit atau merokok semasa mengisi minyak adalah dilarang seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.7. Terangkan kewajaran larangan ini dengan mengaitkan sifat fizik dan sifat kimia hidrokarbon tersebut. Maksudnya apa? Hidrokarbon ini, dia senang terbakar. Senang terbakar, maka sebab sifat kimia hidrokarbon seperti alkana, dia akan mengalami tindak balas pembakaran. Kalau sifat fizik, sebab dia adalah mudah meruap, takat leburnya dan takat didihnya rendah. Maka dia senang terbakar. Alkana mengalami tindak balas penukar gantian dengan halogen seperti klorin dan bromin di bawah sinaran cahaya matahari atau sinaran ultra ungu. Tindak balas penukar gantian berlaku apabila setiap atom hidrogen dalam molekul alkana digantikan satu demi satu oleh atom-atom halogen sehingga semua atom hidrogen digantikan. Untuk tindak balas penukar gantian ni bagi alkana, cahaya matahari atau sinar UV diperlukan untuk tujuan memutuskan ikatan kovalen dalam molekul halogen seperti klorin untuk menghasilkan atom klorin. Contoh, apabila gas metana CH4 ni bertindak balas dengan gas klorin berlebihan di bawah cahaya matahari UV, pelbagai molekul hasil tindak balas yang telah mengalami penukar gantian terbentuk. Dia ikut peringkat lah, ada 4 peringkat. Persamaan tindak balas yang berikut menunjukkan cara atom klorin daripada molekul klorin menggantikan atom hidrogen. Peringkat demi peringkat daripada molekul metana sehingga molekul tetraklorometana terbentuk. Dalam peringkat pertama, metana bertindak balas dengan molekul klorin menghasilkan klorometana. Salah satu atom hidrogen dalam molekul metana telah ditukar ganti dengan atom klorin. Jadi jadilah klorometana dan gas hidrogen klorida. Peringkat kedua, apabila dibiarkan tindak balas ini akan berterusan. Klorometana ini terus bertindak balas dengan molekul gas klorin di bawah cahaya matahari
akan menghasilkan dichlorometana. Dichloro maksudnya ada 2 atom klorin dalam molekul metana ini. Peringkat ketiga, dichlorometana, dia akan terus bertindak balas dengan gas klorin di bawah UV, hasilkan trichlorometana. Trichlorometana bertindak balas dengan klorin, akhirnya hasillah tetrachlorometana. Tetrachlorometana, masih ingat ni, dia digunakan sebagai pelarut organik dalam industri. Aktiviti 2H. Tuliskan persamaan lengkap bagi pembakaran alkana yang berikut. Etana, propana, heksana, oktana. Etana, 2 karbona, propana 3, heksana 6, oktana 8. Berdasarkan pengetahuan anda tentang tindak balas alkana dengan halogen, bincangkan cara etana dan bromin bertindak balas dengan kehadiran cahaya matahari. Tulis persamaan bagi setiap peringkat penukar gantian yang berlaku. Namakan setiap sebatian yang terhasil. Bolehlah tulis dalam bentuk formula struktur. Kalau kamu lebih faham formula struktur, lebih baik ini. Akan jelas dampak. Kalau guna formula molekul, tulisan bentuk persamaan formula molekul ni, kalau faham bolehlah. Okay, ambil satu contoh. Aktiviti 2H. Satu di oktana bertindak balas dengan oksigen, pembakaran lengkap, hasilkan karbon dioksida dan air. Okay, ada 8C, jadi ini 8 CO2. H ada 18, 9, H2O, 16 tambah 9, 25. Jadi ini 25. Oh, dia sudah darab 2. Boleh letak dalam pecahan jugalah. Okay. Tak suka pecahan ni boleh darab 2 semua. Kalau darab 2.
Tapi tak semestinya kena tukar kepada nombor bulat. Seimbang oksigen O2 ini boleh dalam bentuk pecahan. Tak payah bazir masa, nak tulis lagi. Kita sama punya 2 mata. 2A, tulis persamaan bagi setiap peringkat penukar gantian berlaku. 2A. C2H6 ia react dengan bromin. Kehadiran UV hasilkan C2H5Br tambah HBr. So, ini peringkat pertama. Peringkat kedua, C2H5Br tambah Br2, kehadiran UV. C2H4Br2 tambah HBr. Buatlah sampai ke semua hidrogen, ke semua atom hidrogen dalam molekul etana habis ditukar ganti dengan atom bromin dan membentuk hexabromoetana ini. Ada 6 peringkat. Setiap peringkat ada tindak balas penukar ganti, persamaan tindak balas penukar gantiannya. So, sifat kimia alkina. Alkina secara semula jadi lebih reaktif. Berbanding dengan alkana kerana kewujudan ikatan kovalen ganda 2 antara atom karbon. Hampir semua tindak balas kimia alkina berlaku pada ikatan ganda 2. Tindak balas kimia alkina ialah pembakaran, tindak balas penambahan dan tindak balas pempolimeran penambahan. Kita lihat tindak balas penambahan sama dengan tadi, akan terbakar dengan lengkap dalam keadaan oksigen yang berlebihan untuk menghasilkan karbon dioksida dan air sahaja. Cara nak seimbangkan ikut urutan CH dan O. Alkina terbakar dengan tidak lengkap dalam keadaan bekalan oksigen yang tidak mencukupi untuk menghasilkan untuk membentuk zarah karbon dalam bentuk jelaga, gas karbon monoksida yang beracun dan air. Sama macam tadi lah. Okay. Tindak balas kedua ialah tindak balas penambahan. Yang ini ada 5 jenis tindak balas penambahan yang berlaku pada alkina. Tindak balas penambahan ialah berlaku apabila atom lain ditambahkan pada setiap atom karbon pada ikatan ganda 2 untuk membentuk hasil ikatan kovalen tunggal antara atom karbon. Ada 5 tindak balas penambahan yang berlaku pada alkina. Yang pertama, penambahan hidrogen dan penghidrogenan. Kedua, penambahan halogen, penghalogenan. 3, penambahan halogen halida.
Halogen hadida contoh gas hidrogen klorida. Alkina bertindak balas dengan gas hidrogen klorida. Penambahan air, penghidratan, dia bertindak balas dengan steam. Pada 300 darjah Celsius 60 atmosfera. Dan asid fosforik sebagai mangkin. Pengoksidaan menggunakan larutan kalium manganat 7 berasid untuk menghasilkan diod. Ada dua kumpulan hidroksil. Lihat yang pertama, penambahan hidrogen atau penghidrogenan. Ada videonya, boleh lihat nanti ya. Alkina bertindak balas dengan hidrogen pada suhu 180 darjah Celsius. Setiap tindak balas kimia, dia ada syarat. Okay? Pada suhu tertentu, tekanan tertentu, kadang-kadang ada mangkin. Biasanya ada 3 nilai, suhu, tekanan, dan mangkin. Penghidrogenan, alkina bertindak balas dengan hidrogen pada suhu 180 darjah Celsius dengan kehadiran nikel atau platinum sebagai mangkin. Contoh, persamaan, alkina bertindak balas dengan hidrogen dengan kehadiran nikel dan pada suhu 180 darjah Celsius menghasilkan alkana. Contoh gas etina bertindak balas dengan gas hidrogen dengan kehadiran mangkin nikel pada suhu 180 darjah Celsius untuk menghasilkan gas etana. Tahukah anda penghidrogenan bermangkin merupakan kaedah yang digunakan untuk menukarkan minyak sayuran kepada lemak pepejal dalam industri pembuatan margarin. Ini aplikasi ya, penghidrogenan dalam industri membuat margarin. Margarin ini dihasilkan daripada minyak sayuran yang berbentuk cecair. Tapi kenapa margarin telah menjadi pepejal? Kerana dari minyak tidak tepu, dia menjadi minyak tepu. Tak tepu maksud ada double bond. Minyak yang tepu, semua single bond. Kebanyakan single bond lah. Okay. Hydrocarbon tak tepu. Okay, minyak tepu ialah minyak yang mengandungi kebanyakan, yang mengandungi peratusan ikatan kovalen. Senang cerita. Minyak tak tepu ialah minyak di mana rantai molekul lemak itu ia mengandungi ikatan kovalen ganda 2. Itu panggil minyak tak tepu. Kalau dah tukar kepada margarin, dia dah tepu. Jadi tahu penghidrogenan dalam industri pembuatan margarin ini guna minyak. Ini hidrokarbon, ini bahan api, tak sama. Minyak hidrokarbon tak sama. Tapi konsepnya sama. Itu jenis tindak balas penghidrogenan. Kedua,
Okay, kalau kamu keliru, kamu boleh tulis sendirilah. Di sini minyak tebu, minyak tak tebu, dia react dengan hidrogen, hasil minyak tebu, macam margarin. Penambahan halogen penghalogenan tambah bromina. Okay. Alkina bertindak balas dengan halogen seperti klorin dan bromin. Kalau iodina tak ada lah. Okay. Dia tak reaktif pada keadaan bilik. Ini pada keadaan bilik. Sebagai contoh, gas etina dilalukan pada air bromin dan warna perang air bromin akan bertukar menjadi tidak berwarna. Tindak balas ini penting kerana ia merupakan ujian kimia, satu ujian kimia untuk membezakan antara alkana dan alkina. Kedua alkana alkina sama tak berwarna. Kalau tak ada label macam mana nak bezakan? Boleh guna ujian kimia ini, iaitu penghalogenan. Tambahkan 2 cm padu air bromin ke dalam sebuah tabung uji yang berisi, kalau ada 2 tabung uji, letaklah 2. Masing-masing kan, contoh propana dan propina ini. Dah bercampur, you tak tahu mana ialah propana propina. Jadi kena lakukan ujian kimia. Okay. Tuangkan 2 cm padu propana dan 2 cm padu propina ke dalam 2 tabung uji yang berlainan. Tambahkan 2 cm padu air bromin ke dalam tabung uji masing-masing. Goncangkan campuran. Warna perang air bromin yang warnakan menunjukkan larutan tersebut ialah propina. Caranya. Ada prosedur, ada pemerhatian. Gas etina dilalukan pada air bromin. Tadi saya guna contoh propana propina, actually tak sesuai lah. Saya kena kata lalukan, tak boleh kata tuangkan. Kerana propana propina merupakan gas. Kena guna, kalau gas kena kata lalukan lah. Okay. Kalau heksana dengan heksina itu sesuai. Kerana heksana dan heksina ialah cecair. Etana sampai butana adalah gas. Itu juga dengan etina sampai butina. Gas juga. Yang lain semua ada cecair. Kalau gas tak boleh kata tuangkan, kena kata lalukan. Cabaran minda. Boleh highlightkan ni. Ramalkan hasil-hasil tindak balas apabila etina bertindak balas dengan klorin. Lebih kurang sama dengan ini. C2H4 bertindak balas dengan klorin. Dan keadaan bilik akan hasilkan dichloroethana. C2H4Cl2.
Dua atom bromin telah ditambahkan kepada atom karbon pada ikatan ganda dua. Hasil air klorin ini berwarna kuning. Jadi warna kuning air klorin akan dinyawarnakan. Jadi tak berwarna. Nama 1,2 dichloroetana. 1,2 bermaksud bromin ini pada karbon pertama dan bromin ini ikat pada karbon yang kedua. Ataupun tak semestinya sebelah kiri ini karbon 1. Mana-mana je. Ini boleh jadi karbon 1, jadi karbon 2. Sama punya. Tindak balas penambahan yang berlaku pada alkina. Yang ketiga ialah penambahan halogen halida. Alkina bertindak balas dengan hidrogen halida seperti gas hidrogen klorida atau hidrogen bromida pada suhu bilik untuk membentuk haloalkana. Setiap persamaan umum bagi tindak balas kimia kena kamu ingat. Tahu you ingat contoh. Sebagai contoh, gas hidrogen bromida kering dilalukan ke dalam gas etina akan menghasilkan larutan bromoetana. Contoh lain. Gas etina dilalukan kalau gas hidrogen klorida kering dilalukan dengan ke dalam gas etina. Gas hidrogen klorida kering dilalukan ke dalam gas etina. Maksud dua gas ini bercampur akan hasilkan kloro. So ini tambah ke dalam sahaja. H5Cl. Bentuk kloroetana. Ini semua hasilnya ingat, ikatan ganda dua antara karbon telah diputuskan. Dia telah menjadi ikatan kovalen tunggal. Pada hasil tindak balas. Lebih senang kalau ada formula struktur. Kalau senang view nak guna formula struktur, tulis sini. Tapi biasa jawapan kita guna pakai formula molekular persamaan. Tengok persamaan kena seimbang lah. Penambahan air, penghidratan. Alkina bertindak balas dengan air dalam bentuk steam, gas. Pada suhu dan tekanan yang tinggi, suhu 300 darjah Celsius, tekanan 60 atmosfera, dan dengan kehadiran asid fosforik sebagai mangkin untuk menghasilkan alkohol. Tindak balas yang keempat ini juga sangat penting kerana ia digunakan dalam industri untuk menghasilkan alkohol. Penghidratan alkina menghasilkan alkohol. Ini persamaan amnya. Sebagai contoh, gas etina, putih saya pakai gas, pakai etina sebagai contoh.
sebab lebih senang untuk difahami. Dan rantainya adalah lebih pendek. Sebagai contoh, gas etina mengalami tindak balas penambahan dengan steam. Mengalami tindak balas penambahan dengan steam pada suhu 300 darjah Celsius dan 60 atmosfera dan dimungkinkan oleh asid fosforik untuk menghasilkan etanol. Kalau propanol, hasil propanol dari propina C3H6 tambah SuO yang akan hasilkan propanol C3H7OH. Okay. Tindak balas penambahan kelima ialah pengoksidaan menggunakan larutan kalium manganat 7 berasid. Yang ini ada fungsi tindak balas ini juga boleh dijadikan sebagai ujian kimia untuk membezakan antara alkana dan alkina. Alkana tak reaktif, dia takkan bertindak balas dengan larutan kalium manganat 7 berasid. Tapi alkina boleh. Kamu boleh pilih yang guna air bromin ataupun guna larutan kalium manganat 7 berasid untuk membezakan antara alkana dan alkina. Kalau guna ini, apabila larutan kalium manganat 7 berasid ditambahkan ke dalam alkina, warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid akan jadi tidak berwarna. Alkina bertindak balas dengan larutan kalium manganat 7 berasid. Dalam tindak balas ini, dua kumpulan hidroksil ditambahkan membentuk diol. Alkina menyahwarnakan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid. Contoh, samaan ini. Larutan kalium manganat 7 berasid ialah sejenis agen pengoksidaan. Sini dia diwakili oleh braket O. Kamu perhatikan persamaan ini, dia juga telah diseimbangkan. O ada 2, sini ada 2. H ada sama, 6. Okay? Tindak balas yang ketiga yang dialami oleh alkina ialah tindak balas pempolimeran penambahan. Addition polymerization. Molekul alkina yang kecil mengalami tindak balas penambahan antara satu sama lain untuk membentuk molekul rantai panjang. Molekul-molekul alkina bergabung untuk membentuk molekul rantai panjang yang dipanggil polimer. Manakala molekul-molekul alkina yang kecil ialah unit asas yang dipanggil monomer. Monomer ialah molekul alkina yang kecil.
Apabila monomer ni mengalami pempolimeran, dia akan menghasilkan polimer. Di halaman 147, anda akan belajar lagi secara detail, bawah tajuk polimer. Ini. Monomer mengalami pempolimeran. Hasilkan polimer. Ini maksud ayat ini. Tina balas monomer alkina yang menjadi polimer dinamakan pempolimeran penambahan. Contoh, etina, bila banyak-banyak molekul etina ini, dia akan mengalami pempolimeran penambahan pada suhu 200 derajat Celsius dan tekanan 1200 atmosfera untuk menghasilkan politena. Politena adalah sejenis digunakan untuk membuat barangan plastik seperti beg plastik, botol plastik, botol air mineral tu yang biasa, beg plastik yang beli barang. Itu adalah politena. Secara umumnya, persamaan pempolimer ada seperti berikut. Ini cara tulislah persamaan pempolimeran. Yang atas ya hanya nak bagi faham dalam bentuk dalam bentuk ini. Tapi kalau dalam exam ke latihan ke kena tulis ini. N ialah sebarang nilai integer yang sangat besar. N ini maksudnya banyak unit lah, boleh sampai 10K. Monomer. Banding dan beza etina dan polietina dengan merujuk kepada formula struktur kedua-duanya. Ya, ada persamaan dan ada perbezaan juga. Persamaannya, dua-dua etina dan polietina terdiri daripada atom karbon dan molekulnya terdiri daripada atom karbon dan atom hidrogen. Perbezaannya, terdapat ikatan kovalen ganda dua antara atom karbon dalam etina. Manakala dalam polietina, hanya terdapat ikatan kovalen tunggal antara atom karbon dan antara atom karbon. Ini perbezaannya. Perbandingan antara alkana dan alkina. Kedua-dua alkana dan alkina merupakan hidrokarbon. Itu sebatang organik yang hanya mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja. Kedua-dua alkana dan alkina boleh mengalami tindak balas lengkap, pembakaran lengkap untuk menghasilkan CO2 dan air. Sifat fizik adalah sama. Sifat fizik bermaksudnya apabila bilangan atom karbon per molekul bagi alkana atau alkina bertambah, maka takat lebur dan takat didih bagi molekul itu adalah
akan meningkat. Okey? Apabila bilangan atom karbon per molekul dalam alkana atau alkina bertambah, maka takat lebur atau takat didih alkana-alkina akan bertambah. Bilangan atom karbon sama banyak. Faham tak? Sekarang you banding ini dengan ini, kamu tak boleh banding dengan contoh heksana, you banding dengan propina. Tak boleh. Okay? Kamu kena banding alkana dan alkina, the corresponding alkene and alkene which have the same number of carbon atoms in their molecule. Okay? Kena banding molekul alkana-alkina yang mempunyai bilangan atom karbon per molekul yang sama. Okay? Di sini dia banding yang N sama dengan 6. Contoh kalau nak banding N dengan 3, ini ialah propana, ini propina. Okay? Boleh macam ni. Okay, kedua-dua heksana dan heksina ialah hidrokarbon tepung. Heksana ini terdiri daripada ikatan kovalen tunggal antara atom karbon. Heksina terdapat ikatan kovalen ganda 2 antara atom karbon. Alkana dia mengalami tindak balas penukar gantian dengan kehadiran cahaya matahari. Dan juga bertindak balas dengan gas klorin lah. Alkina ini reaktif. Dia boleh mengalami beberapa tindak balas penambahan. Ada penghalogenan, dia apa? Penghidratan, penghalogenan perlu tulis. Okay, kelima, polimer. Pempolimeran. Okay, sekarang kita bagi ini penting. Bandingkan peratus jisim karbon per molekul. Ini boleh kira. Contoh, dikira sekarang berapa peratus jisim karbon per molekul bagi heksana dan berapa untuk heksina. Ini boleh ditanya. So ini dia punya, ini dua ada kaitan. Okay. Kalau peratus jisim karbon per molekul lebih rendah, maka nyalaan kurang berjelaga. Sekiranya peratus jisim karbon per molekul lebih tinggi, nyalaan lebih berjelaga. Dah kira ke belum? Berapa? Tolong beritahu respon pelajar. Macam mana you kira? Ada volunteer jawab? Macam mana nak kira?
Ini kamu sudah belajar kan? You kira peratus nitrogen dalam baja itu, dalam garam amonium itu, guna cara yang sama je dengan ini. Okay? Jisim atom berarti karbonnya 12. Dalam satu molekul ada 6. Jadi 12 darah 6, ini pun sama. Itu yang tak sama kan? Jisim formula reaktifnya tak sama. Atau jisim molekul reaktif ini adalah molekul. Berapa? Ini whole thing, okay, 12 tambah 6 tambah 14. Okay, kalau ini jisim molekul relatif bagi heksina, 72 tambah 12. Ini ya, tolak 2 je. 84. 72 bahagi 86 darab 100. 83,7. Peratus karbon per molekul. Peratus jisim karbon per molekul bagi heksina ialah 72 bahagi 84 dan 100. Ya, ini ya lebih tinggi punya. Okay. 85,7. Maka pembakaran heksina, pembakaran heksina adalah lebih berjelaga berbanding dengan pembakaran heksana. Ini kena tunjuklah kalau dia kata pengiraan tu maka. Eksperimen 2A membandingkan antara alkana dan alkina. A. Kejelagaan nyalaan. Ada kaitan dengan yang tadi ini. Tujuan membandingkan heksana dan heksina dari segi kejelagaan nyalaan semasa pembakaran. Pernyataan masalah adalah alkana dan alkina terbakar dengan kuantiti jelaga yang sama. Hipotesis. Heksina terbakar dengan nyalaan lebih berjelaga berbanding heksana. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah heksana dan heksina. Tak boleh tulis jenis hidrokarbon. You kena spesifikkan. Namakan mereka. Pemboleh ubah bergerak balas ialah kuantiti jelaga yang terbebas atau kejelagaan nyalaan. Saya kaji ini kan. Membandingkan NB dari NB1 dan NB2 dari segi PB apa. Pemboleh ubah yang dimalahkan isi padu heksana dan heksina.
Eksperimen ini memang KBSN pun ada. Ini memang biasa punya. Sangat biasa. Okay. Bahan heksana heksina, kayu uji, mancis, kertas turas. Mangkuk penyejat, silinder penukat. Okay, masukkan 2 sien padu, sukatlah dan tuangkan 2 sien padu heksana ke dalam sebuah mangkuk penyejat. Gunakan kayu uji menyala untuk menyalakan heksana. Semasa heksana terbakar, letakkan sekeping kertas turas di atas nyalaan seperti yang ditujukan dalam darjah 2.9. Ya, tinggi sangatlah, kena dekatlah dan jangan sampai terbakar. Kertas turas itu. Kamu kumpulkan jelaga yang terbebas sahaja dan bandingkan kuantiti jelaga yang terbentuk pada kertas turas. Ulangi langkah 1 hingga 3 menggunakan heksina bagi menggantikan heksana. Ketinggian kertas turas dari nyalaan. Okay, dari nyalaan pun kena dimalakan. Walaupun tak tulis kat sini lah. Tapi secara logik lah kamu kena tahulah. Kelima, rekodkan pemerhatian anda berdasarkan kejelagaan nyalaan dan kuantiti jelaga terkumpul di atas kertas turas. Secara teori ialah yang tadi, heksina akan terbakar dan membebaskan jelaga, menghasilkan kuantiti jelaga yang lebih banyak kerana peratus jisim karbon per molekul heksina lebih tinggi. Ini cara dia buktikan melalui pengiraan. Part B, tindak balas dengan air bromin. Tindak balas ini boleh bezakan antara alkana dan alkina. Untuk membandingkan heksana dan heksina menggunakan air bromin. Hipotesis. Heksina reaktif, dia akan ada mengalami tindak balas penghalogenan. Heksina akan menyawarnakan warna perang air bromin. Tak payah sukat kata 2 sien padu air bromin. Tak payah guna penipis pun tak cukup. Tik ke dalam, kalau ini ialah heksana, lepas tu kena koncang lah. Koncang, dia akan jadi perang sana. Kalau heksina punya, dia terus jadi tidak berwarna. Okay. Hipotesis, heksina menyawarnakan warna perang air bromin manakala heksana tidak menyawarnakan warna perang air bromin. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan sama tadi, heksana dan heksina, pemboleh ubah bergerak balas perubahan warna air bromin. Pemboleh ubah dimalakan sama dengan tadi, iaitu gunakan isi padu heksana-heksina yang sama, yang tetap. Guna 2 sien padu dah cukup. Tak payah banyak-banyak. Masukkan 2 sien padu heksana ke dalam sebuah tabung uji. Isi padu larutan yang boleh diisi dalam tabung uji ialah 2 sien padu, 2 hingga 3. Okay. Tambahkan 2 hingga 3 titik air bromin ke dalam tambahkan 2 hingga 3 titik air bromin dalam 111 trichloroethana kepada heksana seperti yang ditunjukkan dalam darjah 2.10. Apa tujuan 111 trichloroethana ini? Dia sejenis pelarut organik. Pelarut organik, pernah belajar kan? Rasa ini pernah dalam bab redox.
Bromin ini akan berwarna perang dalam lapisan trichloroethana yang lebih tumpat yang di bawah. Okay. Kamu lihat buku teks. Dalam tindak balas penyesaran halogen daripada larutan halida, muka surat 9, muka surat 20. Okay. Lapisan trichloroethana di bawah adalah di lapisan bawah. Dia lebih tumpat berbanding dengan larutan aqueous. Okay. Bromin dari dalam 111 trichloroethana adalah berwarna perang. So, campuran ini berwarna perang. Goncangkan campuran, rekodkan semua pemerhatian, ulangi langkah. Jangan lupa, lepas tambah you kena shake. Okay? Shake the mixture. Rekod semua pemerhatian. Ulangi langkah 1 hingga 4 menggunakan heksina bagi menggantikan heksana. Okay? Langkah terakhir biasa ialah ulangi. Jangan pergi tambah panjang-panjang ayat ini, apa masing-masing. Bayalah ayat ke-5 baru kata ulangi langkah 1 hingga berapa dengan menggunakan apa untuk menggantikan yang telah buat. Okay. Tindak balas yang ketiga ialah tindak balas dengan larutan kalium manganat 7 berasid. Tindak balas B, C, kedua-dua ini adalah tindak balas kimia atau ujian kimia untuk membezakan antara larutan alkana dan alkina. Cara sama, cuma pemerhatian yang beza je, warna yang beza je. Okay? Untuk membandingkan heksana dan heksina menggunakan larutan kalium manganat 7 berasid. Tadi, you bandingkan heksana-heksina menggunakan air bromin. Sekarang yang C, membandingkan heksana-heksina menggunakan larutan kalium manganat 7 berasid. B, C sama. Perbeza hanya pemboleh ubah bergerak balas sahaja. Okay? Hipotesis, heksina menyawarnakan larutan ungu, larutan kalium manganat 7 berasid menjadi tidak berwarna. Menyawarnakan tak perlu mention tidak berwarna lah. Ayat tak perlu ulang-ulang. Apabila heksana, manakala heksana tidak menyawarnakan warna ungu lautan kalium manganat 7 berasid. Tak tulis ini, Pak Esi ini salah. Benar. Sebab ia sebagai mangkin, dia sudah tambah dengan asid sulfurik pekat. Dalam lautan berkalium manganat 7. Pemboleh ubah dimanipulasikan heksana dan heksina samalah dengan part A dan B. Pemboleh ubah bergerak balas, beza ialah reagen yang dia guna. Di sini guna reagen lautan kalium manganat 7 berasid. Perubahan warna lautan kalium manganat 7 berasid. Pemboleh ubah dimalahkan isi padu heksana dan heksina. Sama dengan part A dan B.
Bahan yang diperlukan heksana dan heksina dan larutan kalium manganat 7 berasid. Radas, tabung uji, ni silinder penyukat untuk menyukat isi padu heksana dan heksina, dan penitis untuk mengambil lautan kalium manganat 7 berasid. Prosedur: masukkan 2 sian padu heksana ke dalam sebuah tabung uji. 2. Tambah 2 hingga 3 titik larutan kalium manganat 7 berasid kepada heksana. 3. Goncangkan campuran. 4. Rekodkan pemerhatian. 5. Ulangi langkah hingga 4 dengan menggunakan heksina bagi menggantikan heksana. Bina jadual bersesuaian untuk merekodkan pemerhatian anda untuk eksperimen bahagian A, B dan C. Contoh penjadualan data. Okey, aktiviti A, kejelagaan nyalaan. Ini tukarlah jadi A, B, C lah sini. Okey. Ujian pemerhatian. Dua-dua ni terbakar dengan nyala kuning ah. Sana di sini. Okey. Berbincangan. Saya bukan panggil salin jawapan. Jawapan ada untuk rujuk. Okey, baca dulu. Lepas tu tak faham, you tengok jawapan lah. So, sediakan laporan lengkap dia punya kesimpulan. Sambungan 3-3 ni. Ni tadi sudah beritahu lah macam mana nak kira. Peratus jisim karbon per molekul. Percentage of carbon by mass. Yuk baca lah kesimpulan. Kina terbakar dan nyalaan lebih berjelaga daripada akana yang sepadan memasuk bilang atom karbon dua-dua akana akina mesti sama, baru boleh banding. Semua akina menyawarnakan warna perang lautan bomin, tapi semua akana tidak bertindak balas dengan lautan bomin. Saya yang ketiga dua. Pembakaran akina ini sudah. Pembakaran akina akan menghasilkan nyalaan lebih berjelaga berbanding akana. Hal ini disebabkan peratus jisim karbon per molekul.
Kena tahu kira lah. Jangan lupa ini tau. Jangan puan perkataan ini ya, jisim mesti ada. Okay. Peratusan jisim karbon per molekul. Nah, banding yang bilang atom karbon sepadan. Itina, itana, okay. Butana, butina. Itu. Dalam contoh ini, pembakaran propina lebih berjelas. Kerana peratus jisim karbon per molekul dalam propina lebih tinggi. Ini satu markah tau. Dia boleh 2 markah, 3 markah, tengoklah. Ha? Dia nak bagi banyak, dia boleh bagi banyak. Maximum this one 2 marks. Pembakaran propina lebih berjelaga pada propana. Satu markah. Sebab kerana peratus jisim karbon per molekul dalam propina lebih tinggi. Apa itu jelaga? Tadi dalam pembakaran lengkap kamu sudah tahu, jelaga adalah zarah karbon. Tak? Jelaga yang terbentuk ialah karbon. You guna kertas turas letak ke atas ya. Yang tu jelaga yang terkumpul tu berwarna hitam, ialah karbon. Apabila bilangan atom karbon bermolekul hidrokarbon semakin bertambah, maka peratusan jisim karbon per molekul semakin tinggi. Kan? Okay, kalau propana 81.82 peratus karbonnya, heksana berapa? 83.7, lebih tinggi kan? Ini maksudnya lah. Alkina betina bahas dengan air bromin dan larutan ini ialah macam rumusan. Dan larutan kalium mengandung 7 berasid, manakah alkana tidak menunjukkan sebarang perubahan dengan kedua-dua reagen ini. Okay, inference alkina lebih reaktif daripada alkana. Kenapa? Kerana wujudnya ikatan ganda 2 pada molekul alkina. Tina balas penambahan berlaku pada alkina tetapi tidak berlaku pada alkana. Alkana hanya ada 2 jenis tina balas sahaja. 2 jenis tina balas kimia itu pembakaran. Kedua ialah tindak balas penukar gantian. Substitution. Gas klorin dengan UV. Jadi obat ketiga-tiga ini ada 4 kan? Aktiviti 2H, eksperimen 2A dan aktiviti 2I. Salin dan lengkapkan peta pokok dengan menulis persamaan kimia bagi setiap tina balas penambahan yang berlaku. Persamaan kimia dalam bentuk formula, formula kimia. Bukan formula struktur. Heksana dan heksina merupakan cecair tidak berwarna. Nyatakan perbezaan pemerhatian apabila kedua-dua cecair dibakar dalam oksigen berlebihan. Terangkan sebab berlakunya perbezaan tersebut. B. Yang A ini bandingnya. Okay. Terangkan mengapa. Okay, first you nyata pemerhatian dulu. Heksana menghasilkan kuantiti jelaga yang lebih sedikit berbanding dengan heksina. Dan baru beri inference atau terang sebabnya. Sebab ialah, okay, peratus jisim karbon per molekul bagi heksana adalah lebih rendah. Ini tunjuk kira-kira lah. Tunjuk pengiraan tadi. Okay, selain pembakaran huraikan satu ujian kimia boleh dijalankan membeza. Okay. Boleh pilih guna air bromin ataupun
Lautan kalium mengenat 7 per-asid. Huraikan satu ujian kimia. Maksudnya, prosedur perlu diikuti dengan pemerhatian. Prosedur ada kata kerja, ada bahan, ada kontainer. Komponen ABC lah. Okay. Ini tadi pemerhatian, pengiraan, dan akhirnya kamu bagi conclusion dan bagi pengiraan itu. 4 markah. Okay. Tadi saya dah beritahu ini mesti 4 markahnya. Kalau ini pemerhatian dah 2 markah. So ini 1, 2, ini boleh 5 markah. Tak semestinya 1 ayat 1 markah punya. Ini tak ada masalah kan? Persamaan kimia seimbang. Okay. Ada seorang lambat masuk. Selamatlah sebab tadi saya tak ambil kehadiran dulu. Siapa orang itu? Sekarang aku. Okay, terima kasih kepada pelajar.